Okay, 2.2 ni, kenapa kita awak belajar pada quantum mechanics? Ingat tadi 2.1 kita dah tahu in the end sebenarnya awak tak boleh nak kena pasti, tak boleh nak tahu kedudukan elektron kat mana, betul? So sebab tu pada quantum mechanics ni dia nak solvekan cara macam mana kita nak dapatkan kedudukan elektron, macam mana kita nak jumpa elektron tu. Sibuk tu nak cari elektron tu kat mana kan. Okay, so kita guna konsep orbital, di mana orbital tu adalah 3D punya region in space around nucleus, di mana nak jumpa elektron tu paling tinggi. Dia macam bekas lah, satu bekas tu. Okay, dalam bekas tu ada lalat, dalam kawasan dalam bekas tu lah nak jumpa lalat paling tinggi. Dalam bekas tu je lah nak jumpa lalat paling tinggi. Sebab tu kes kita yang kita panggil orbital, 3D dimension region. Maksudnya dalam keadaan 3D lah. So inilah contohnya bila dia map kan awak punya elektron tu. So kalau perasan warna biru tu adalah kedudukan elektron lah yang ada, mungkin ada dia punya kat mana dia berada. So kalau tengok dia punya kawasan dia dalam keadaan kawasan yang bulat ni je. Sebab tu nanti kita akan masuk S orbital, bentuk dalam spherical. Sebab dia memang bila kita mapkan nak punya elektron tu untuk 2s, 1s dengan 3s, dia akan membentuk bulat. Sebab tu untuk 3s ataupun S orbital bentuk dia adalah spherical. Kalau untuk P orbital nanti pula dalam bentuk dumbbell, kena dalam bentuk dumbbell sebab bila kita mapkan elektron tu dia membentuk dumbbell tersebut. Okay, so untuk nak tahu kedudukan pula, kita guna quantum number. So dah terangkan pun dalam kuliah. So ada 4 quantum number, awak ada N, L, M, S. Ada specific quantum number, ada angular momentum quantum number, magnetic quantum number dengan electron spin quantum number. So dia punya kedudukan, dia punya macam nak cakap kedudukan, dia punya kedudukan lah. Dia punya flow dia mesti N dulu, L, lepas M, lepas tu baru S. N, L, M, S. Quantum number ni apa? Quantum number ni dia punya alamat ataupun IC lah. Kat mana, kawasan mana ataupun di mana kita boleh jumpa elektron tersebut. Okay, kalau N dia refer pada size, so lagi besar punya nilai L, lagi besar punya nilai N, lagi besarlah size tersebut dan lagi besarlah juga energi untuk level tersebut lah. Okay, kalau untuk yang L, which is angular momentum quantum number ataupun nama lain dia azimutal, dia menentukan shape. Kalau N tadi menentukan size, L awak menentukan shape. So nilai L akan depends pada nilai N. Di mana contoh daripada start dia 0, 1, 2 sampailah N tolak 1. So contoh bila L awak contoh bila N awak sama dengan 3. So L awak kita boleh start daripada 0, 1 sampai 2 je lah. Sebab sampai N tolak 1. So L akan depends pada nilai N. So di mana nilai L ni, nilai S tak 1 ni, dia memberitahu orbital awak apa ataupun shape dia apa. So kalau 0 awak tengok sini, value of L equals to 0, maksudnya S orbital, which is bentuk dia bentuk spherical. Kalau value of L sama dengan 1, dia punya subshell ataupun orbital dia adalah orbital P. So bentuk orbital P bentuk dia dumbbell. Kalau L sama dengan 2, subshell dia D. So bentuk dia clover leaf. So L angular momentum quantum number menentukan shape. So kena ingatlah 0, 1, 2 which is SPD. 0, 1, 2, 3 SPDF lah awak punya orbital yang awak belajar. Okay, so ni tu yang contoh bentuk orbital. Okay, so tengok pada M. M adalah magnetic quantum number. So magnetic quantum number dia menentukan orientation orbital in space. Okay, kata nama lainnya senang cerita dia menentukan bilangan orbital yang ada. So contoh dia indikatkan number orbital untuk particular subshell with different orientation. So contoh bila L equals to 1, M awak dia kena refer nilai L start daripada negatif L hingga positif L. So bila L equals to 1, kita boleh start daripada negatif L, 0,
positif L. So nilai M awak tengok dia ada value dia ada 1, 2, 3 value of M. Maksudnya nak bagi tahu ada 3 orientation of p orbital. Bermaksud p orbital awak ada 3. Bila nak lukis nanti kita nak lukis p orbital dia ada 3 orientation lah. Dia ada px, py dengan pz. Kenapa ada beza orientation ni? Sebab dia berdasarkan ataupun mengikut paksi dia. So kalau px tu pada paksi x lah. Kalau py pada paksi y, kalau pz pada paksi z. Dia macam tu je lah. So M ni menentukan berapa banyak orbital yang ada pada subshell tersebut. Contoh kalau tadi L equals to 2. So M awak kita boleh start daripada negative 2, negative 1, kosong, positif 1 dengan positif 2. So nilai M ada total ada 5. Awak tadi dah tahu dah L awak adalah d orbital. Nama dia adalah d orbital. Bermaksud awak punya d orbital ada sehingga 5 orbital. Ada 5 subshell untuk d orbital. So nanti sebab tu tadi nanti kena lukis ataupun awak kena tahu shape ataupun bentuk d orbital tu macam mana bentuk dia. Mesti ada 5 bentuk d orbital. Okay, kalau S pula adalah electron spin quarter number. So untuk electron spin quarter number, dia direction of spinning motion untuk elektron tu lah. Dia hanya ada 2 nilai saja, negative half dengan positive half. Maksud kat sini kita boleh tahulah untuk satu orbital awak hanya boleh masuk 2 elektron saja. Kenapa boleh 2 elektron saja? Setiap satu elektron hanya boleh spin clockwise dengan anti-clockwise sahaja. Okay, apa maksud elektron spin tu? Kan dah tahu contoh bumi ni, bumi kan memang mengelilingi matahari, sama konsep elektron mengelilingi nukleus. Cumanya dalam masa dia mengelilingi tu, dia pun berpusing atas paksi dia tu. Tu maksud elektron spin tu. Spin dia tu sama ada dia berpusing tu pada clockwise ataupun anti-clockwise. Which is nilai dia pada negative half ataupun positive half. Sebab tu elektron untuk satu orbital tu hanya boleh letak 2 sajalah. Kenapa boleh letak 2? Sebab spinning dia ataupun dia punya spin dia hanya boleh clockwise ataupun hanya ada 2 value saja. Ini yang relationship untuk semua quarter number. So kalau tengok tadi saya dah bagi tahu dah bila N sama dengan 1, L awak sama dengan 0, M awak pun sama dengan 0 saja. So hanya ada satu orbital sajalah sebab kenapa M awak hanya ada satu orientation saja. So nama orbital tu ataupun nama subshell kita boleh letak 1S lah, 1S. 1 ni bermaksud energy level dia. So kalau yang S ni dia punya orbital, which is daripada nilai L sama dengan 0 tadi. So refer pada tu saja. So tadi saya dah bagi tahu satu orbital hanya boleh masuk 2 elektron saja. So kalau contoh untuk P orbital, L equals to 1, which is P orbital, orientation awak ada 3. Maksudnya ada 3 orbital dalam P subshell lah. Sebab tu ada PX, PY dengan PZ. So setiap PX, PY, PZ ni boleh masuk 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron sahaja. So total untuk 2P, total elektron boleh masuk, total dia ada 6 lah. Sebab setiap satu ni hanya boleh masuk 2, so total ada 6 elektron yang boleh masuk untuk 2P. Kalau 3D, ingat balik L sama dengan 2 ni adalah sama dengan D orbital. D orbital dia ada 5 orientation, bermaksud ada 5 orbital untuk D tadi. Ni nama-nama D orbital dia. So setiap D orbital ni 3DXY, 3DXZ untuk 3D orbital boleh masuk adalah 10. Tak faham tanya Soalan untuk 2.2 senang je. Cumanya kena fahamlah konsep quarter number tu. Okay, so ni saya dah terangkan kat kuliah sebenarnya. Contoh kita letak ni sini N equals to 1. Ni nilai N, nilai L. So ni yang nilai untuk M. So letaklah start daripada 1, 2, 3 dengan 4. So untuk nak tulis nilai value of L, kita refer value of N. So nilai L untuk N equals to 1, ni aku start kosong.
So untuk n equals to 2, 0, 1. So kalau n equals to 3, L awak boleh 0, 1, 2 sehingga n tolak 1. So kalau untuk n equals to 4 boleh 0, 1, 2, 3 lah. Sampai atas lah, banyak lah sikit. Okay, so sekarang ni M, nilai orientation. So nilai orientation, so kalau tadi L sama dengan 0, M awak 0 jugalah. So untuk L sama dengan 0, 0, 0, 0 saja. Okay, tapi bila L sama dengan 1, kita boleh start daripada negatif 1, 0, positif 1. Ni 1, 0, positif 1. Tapi bila L sama dengan 2, kita boleh start daripada negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Dahsyat lah dia punya ni. Okay. So ini dia punya orientation tadi, M, nilai M. Okay, so nak bagi nama untuk shell tersebut. Contohnya tadi kalau N sama dengan 1, L sama dengan 0, so maksudnya orbital awak yang ni adalah 1s ni, 2s ni, 2p ni, 3s ni, 3p ni, 3d. Kenapa macam mana saya boleh dapat 3d? Sebab tadi N sama dengan 3, lepas tu orbital bila L sama dengan 2 kan, d orbital. So kita boleh namakanlah punya subshell tu dan juga dia punya orbital tu macam mana. Okay, so apa kegunaan quarter number sebenarnya? Contohlah awak ada elektron dekat pada p orbital 3p ni. Ada satu elektron ataupun saya letak ada 2 penuh. Ingat satu orbital boleh letak 2 elektron saja. Dan dia punya spin kena lain lah. Seorang clockwise, seorang anti-clockwise. Okay, contoh first. Kita warnakan lain-lain lah bagi nampak warna dia lain-lain sikit. Okay. Contoh kita nak quantum number ataupun kita nak IC ataupun kita nak alamat untuk elektron yang warna hijau tu. Yang A tu. So, ingat balik nak tulis quantum number, kita start dengan N, L, M dengan S. Tutup kurungan. Dia kena buka kurungan N, L, M, S, tutup kurungan. Okay, so kita nak letak ataupun kita nak bagi quantum number, dia punya macam IC ataupun alamat lah sebenarnya, sebab kegunaan quantum number tadi kan kita nak tahu kedudukan elektron dekat mana. Okay, so kita nak bagi quantum number, kita nak bagi alamat untuk yang elektron warna hijau tu. Okay, nilai dia tadi kita tahu N awak berapa? N pada N equals to 3. L, saya nak tahu L. L tadi dia pada p orbital. Dia p orbital L equals to 1. So letak 1 dekat situ. Okay, and then tengok pada orientation dia. Orientation dia daripada positif 1. So kena letaklah positif 1. Kena ingat untuk M magnetic spin magnetic quantum number, dia perlukan simbol positif ataupun negatif. Wajib kena letak positif ataupun negatif. Kalau perasan saya letak semua ada sign lah. Saya tak ditinggal pun bila saya nak tulis nilai M awak. Okay, so kalau nilai S, kita tak tahu pun sebenarnya, kita tak tahu yang kalau ke atas tu positif ke bawah negatif. Tapi just anggap je lah atas tu positif, bawah negatif, senang nak letak. Senang awak nak bagi nilai S tu. So contoh kalau ke atas kita bagi positif half. Okay, so inilah alamat untuk elektron yang warna hijau. Okay, alamat untuk elektron yang warna biru pula, dia dalam rumah yang sama. Cumanya bilik dia lain. Rumah dia sama. Pada N equals to 3, pada orbital P, pada orientation yang sama. Cumanya mungkin dalam rumah bilik lain-lain. Seorang positif, seorang pada bilik positif, seorang pada bilik negatif. Sebab tu dia bagi tahu setiap elektron tidak akan mempunyai set quantum number yang sama. So elektron tak boleh ada quantum number yang sama. Lagi-lagi pada nilai spin lah, sebab memang tempat dia, orientation dia boleh sama, cumanya spin tak boleh sama. So boleh tengoklah, ini cara nak tulis quantum number, a set of quantum number. So kena pasti bila N equals to 1, P orbital, N equals to 0, S orbital, bila L equals to 2 untuk D orbital. Kena tahu nilai-nilai tu. Dia bagi tahu balik nilai N, L, M, S. Kena tahulah
N apa, L apa, N tadi principal quarter number, L angular momentum quarter number, M adalah magnetic quarter number, S adalah electron spin motion quarter number. Okay, ni contoh bentuk. Bentuk tadi ni spherical. Ini untuk dumbbell which is untuk p orbital. So kalau untuk p orbital, sebenarnya nak beritahu bila contoh soalan suruh lukis draw 2p orbital. Okay, kena lukislah pz, py dengan px tu. Maksudnya kena lukis ketiga-tiga orbital ni lah. Px, py, pz. So bila nak lukis, pastikan awak punya axis untuk px, py, pz tu adalah sama supaya kita boleh nampak orientation tu. Baru nampak orientation, ada yang tegak, ada yang baring, ada yang sengit. So kalau boleh tengok orientation dia paksi dia mesti sama. Tapi kedudukan paksi tu tak semestinya mesti yang tegak tu, yang vertikal tu mesti paksi Z. Tak semestinya, sebab tu kalau perasan ada yang guna Z tegak, tapi ada juga yang guna Y pada paksi yang vertikal tu. Lepas tu bila horizontal guna X. So depends lah pada awak nak letak paksi tu macam mana. Janji bila kita nak lukis tu, setiap paksi tu adalah sama saja. Untuk PX, PY, PZ paksinya sama. Sama juga bila awak nak lukis untuk D orbital. So tadi dah bagi tahu D orbital ada 5 orbital yang awak kena tahu lukisan dia. Macam mana nak lukis? Okey, kalau saya terangkan dulu macam nak lukis. Mula lukislah paksi. Memang kita lukis paksi pun. Okay, Z contohnya. Saya ambil anggap tu Z. Ini paksi X. So yang ni paksi Y. Okay, bila lukis dapatkan paksi setiap paksi tu. Okay, apa saya buat seterusnya, sebab dia kalau perasan DYZ. Maksud DYZ tu dia di antara paksi Z dengan paksi Y. So macam ni kita nak dapatkan di antara paksi X dengan paksi Y dengan paksi Z tu. Okay. Kalau saya akan buat garis putus-putus secara halus, maksudnya bukan secara halus. Maksudnya saya buat garis putus-putus yang tak tekan lah, maksudnya macam nak cakap tak obvious. Slow je. Di mana saya buat garis putus-putus yang parallel dengan paksi tersebut. Dia berkaitan dengan, contoh saya ambil YZ maksudnya pada paksi Y dengan paksi Z. So saya buatlah parallel, garis putus-putus yang parallel dengan paksi Y dulu. Ikutlah awak punya nak besar mana ke, awak punya garis putus-putus punya gap tu tak kisah, tak ada masalah. Saya buat dekat sikit lah. Garis putus-putus ni pastikan boleh padam ya, sebab kita tak nak bila kita lukis tu ada lagi garis putus-putus tu. Okay, so kita buat parallel dengan paksi Y and then dia dengan paksi Z. So kita buat pula garis putus-putus yang selari dengan paksi Z. Okay, dan pastikan dapatkan titik pertemuan antara garis putus-putus paksi paksi Z dengan paksi Y ni. Kenapa ada titik pertemuan? Titik pertemuan lah yang kita akan lukis kita punya loop ni. Contoh saya lukis loop saya sehingga titik pertemuan tu. Begitu. And then kita lorekkan. Dah dapat awak punya lukisan DYZ. So bolehlah awak deletekan garis putus-putus tu, tak nak ada. Sebab kena ingat tak ada pun garis putus-putus tu dalam bila kita nak lukis orbital. So dah lukis, dah lorek, settle, label lah ini adalah DYZ. Macam tu je sebenarnya cara nak lukis. Dia refer pada awak punya, kalau YZ kita buatlah garis putus-putus pada parallel pada paksi X dengan paksi Z. Sama juga dengan XY. Kalau DX squared minus Y squared ni, dia betul-betul dekat paksi tu. Ni tak kisahlah, kita buat je lah loop tu pada paksi X dengan paksi Y. Macam tu, tak payah nak buat garis putus-putus tu. Kalau yang ni dengan DZ squared ni sebenarnya senang nak lukis. So kalau sekiranya soalan hanya minta suruh lukis satu sahaja orbital D,
Paling senang sama ada awak lukis y squared minus x squared minus y squared ataupun dz squared ni sahaja. Sebab dia minta satu je kan. Tak payah lukis semua, minta satu je, lukis je lah yang mana paling senang. Tapi kalau contoh soalan minta spesifik, dia minta dyz tadi. Tadilah cara yang nak paling senang nak lukis. Okay, so soalan 24-25 dah boleh buat sehingga 31 sebenarnya sampai habis 2.2. Ini saya tunjukkan sikit je lah cara nak jawab. So kalau tengok soalan dia tanya macam ni je. So untuk soalan 24 dia tanya describe dia type of subshell. Dia minta nama ataupun tuliskan orbital yang bila dia kasih set quarter number ni. Okay, saya bagi contoh. Yang A. Awak tahu bila ni tadi NL. So bila L equals to 0, awak tahu dah bila L equals to 0, awak punya orbital adalah orbital S. Awak tahu dah orbital S, awak tahu dah subshell awak S. Maksud tadi kan saya dah bagi tahu nama orbital dia, letaklah sekali dia punya principal quarter number. So untuk yang jawapan A, 1S je. Macam tu je soalan jawapan dia. Kalau yang B, C, D pun sama je lah. Awak kena tentukan dulu orbital dia orbital apa, and then letaklah dia punya quarter number, principal quarter number, dia punya energy level dia berapa. So kalau contoh yang E, saya buat yang E, L sama dengan 2. Ingat balik L sama dengan 2, awak punya orbital adalah orbital D orbital. So tahu dah D. So awak punya principal quarter number sama dengan 4. So 4D. So macam tu je lah. Bila soalan suruh describe types of subshell untuk following quarter number. So try boleh buat B, C, D. Okay, soalan nombor 25. Dia tanya kenapa set ABC ni tidak boleh diterima. So kena tengoklah satu-satu nilai tu kenapa tak boleh terima. So kalau tengok A, kenapa tak boleh terima? Sebabkan kalau perasan nilai S. Nilai S tidak boleh diterima lah. Sebab kenapa? S awak should be positive half dengan negative half saja, betul? So S sama dengan 1 memang tak boleh terima. Sebab kenapa? S hanya boleh positive half dengan negative half sahaja. So kalau B pula kenapa tak boleh terima? Kalau B perasan bila N equals to 3, L awak sepatutnya hanya boleh kosong dengan 1 dengan 2 sahaja. Kalau tengok ni L sama dengan 3. Boleh ke? Tak boleh. So bila L sama dengan 3, bila N sama dengan 3, L sama dengan 3, tak boleh lah. So L equals to 3 is unacceptable. Disebabkan bila N equals to 3, hanya boleh kosong 1 dengan 2 sahaja yang ada. So kena refer lah satu-satu value tu. Kalau yang C pula kenapa salah? Tengok balik bila senaraikan bila N equals to 3, L awak boleh kosong 1, 2. Okay, betul dah. Bila dia kasih L sama dengan 1. Tapi kita tengok M. M awak bila M awak sama dengan L awak sama dengan 1, L awak hanya boleh, bila L sama dengan 1, M awak hanya boleh negatif 1, kosong dengan positif 1 sahaja. Sekarang ni dia bagi bila L sama dengan 1, M awak positif 2. So sasar lah tak boleh. So macam mana kita nak explain? Explain je lah. Bila L equals to 1, awak punya M value hanya boleh negatif 1, 0 dengan positif 1 sahaja. Itu kena pastilah nilai-nilai quarter number tu. Kata soalan untuk 2.2 ni senang je. Soalan lebih kurang memang macam ni je kalau nak tanya soalan. Okay, and then 26, dia tanya mana satu subshell yang allowed. Kalau tak allowed kenapa? So contoh kalau A, saya bagi A. Okay, A N equals to 2. Bila N equals to 2, L awak hanya boleh kosong dengan 1 saja. Bila L sama dengan kosong dengan 1, maksudnya hanya boleh wujud orbital S dengan orbital P saja. So orbital D boleh wujud ke? Tak boleh lah kan? So untuk nak explain 2D not allowed. Kenapa? Sebab bila N equals to 2, L hanya boleh kosong dengan 1. Meaning hanya boleh S dengan P orbital sahaja.
Sebab tu d orbital tak boleh. So itu cara kita nak explain. Tengoklah satu-satu boleh ke tak boleh. 7s boleh ke tak? Senaraikan dulu bila n equals to 7. L lawak 0, 1, 2, 3 sampailah 6. Okay, sekarang soalan bagi 7s. S adalah bila L sama dengan 0. L sama dengan 0 untuk S orbital. Okay, ada tak dalam awak punya yang nilai pada soalan nombor B tu? Ada. Ada. Which is S orbital ada. So boleh lah. Maksudnya boleh dah 7. S tu dibenarkan. Tu tadi 2D tidak dibenarkan sebab tak ada orbital 2D tadi. Tak ada orbital D tadi. So boleh try buat untuk C dengan D. Senaraikan dulu nilai N. Senaraikan dulu nilai L untuk yang bila N equals to 3, N equals to 4. So bila N equals to 3, nak dapatkan F punya orbital mesti L awak 0, 1, 2, 3. So N equals to 3 baru ada F orbital. So kena tengoklah ada tak value of L equals to 3. Kalau tak ada maksudnya tak allow. Macam tu je lah. Okay, nombor 27 dengan 28. Kalau baca dia minta a set. Give the possible quantum number untuk n elektron. Ataupun yang 28, write a set for n elektron. Ingat dia minta untuk satu elektron. Meaning untuk satu set sahaja. Kau jangan bagi lebih-lebih pula. Okay, kalau dalam kes contoh saya buat contoh. Saya buat D. Yang C. Nak bagi satu set elektron. Satu set mana-mana lah elektron dekat dalam 5D. Yang penting kita nak orbit awak punya elektron tu pada 5D. So first apa awak kena buat? Senaraikan dulu. Contoh yang C ni. N equals to 5. Okay, so tengok pada D. D ingat balik. D orbital. Orbital bila D orbital awak, nilai L awak mesti 2. Betul? Sebab 2 ni barulah D orbital. Okay, bila L equals to 2, M awak boleh negative 2, negative 1, kosong, positive 1, sampailah positive 2. Okay, S awak sama ada positive half ataupun negative half. Kita selalu tulis atau ni sebab dia minta satu elektron je. So pilih je lah mana-mana satu nanti. So bila nak buat set quantum number, letaklah kan dia punya set dia mesti N, L, M, S. So N 5. So bilakan D orbital sebab dia 5D. So D orbital mesti L sama dengan 2. So M ambil lah mana-mana nilai M. Nak ambil kosong, senang ambil kosong. So nilai S sebab dia minta satu saja elektron. Dia minta N elektron, maksudnya satu spin saja. Ambil lah positif half. So dapatlah satu set macam tu. So senaraikan dulu apa awak kena buat, senaraikan dulu lah. Kalau 27 ni pun dia minta elektron pada 2p. Senaraikanlah nilai N, L, M, S untuk 2p subshell. Untuk yang 28 buatlah set untuk 3s. Untuk elektron pada 4f dengan yang less adalah 2p. Okay, yang lain ni nanti kita akan teruskanlah bincang. Okay, ada persoalan tak untuk setakat ni?